وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Faslun, pada menyatakan nifas. Ni bab yang terakhir dalam bab ni lah. Haid dah sudah, istihadah dah sudah, bab nifas. Bermula erti nifas pada syarak iaitu darah yang keluar kemudian daripada kosong peranakan, daripada kanak-kanak atau alaqah atau mudghah. Itu namanya nifas. Contoh keluar anak, keluar darah, darah tu nama nifas. Contoh keluar alaqah kemudian keluar darah, maka darah tu nifas. Keluar mudghah, lepas tu gugur lah ni, ceritanya gugur lah. Keguguran, gugur tu keluar apa? Keluar mudghah, ketui daging. Ketui daging ni apa? Bukan daging lembu yang dia makan semalam tak. Daging memang anak. Doktor kata, ni anak lah ni, dia anak ni. Ni ketui anak ni. Kalau taruh lama lagi 2-3 bulan, muka naik muka orang lah. Dia kata, maka darah keluar lepas tu namanya nifas. Tapi syarat dia kosong peranakan. Keluar habis semua. Tak ada tinggal satu pun di dalam perut. Kalau keluar ada kembang dia lagi seorang dalam, darah tak nama nifas. Masih belum nama nifas. Darah tu apa? Darah tu macam darah istiadah. Darah keluar antara bayi dengan bayi contohnya. Ataupun ada anggota yang tertinggal. Dia mati dalam perut, dia hancur ke daging tu, dia keluar seketui. Lepas tu keluar darah. Lepas tu ada lagi dalam perut tu tak habis lagi. Maka darah yang duk keluar lagi tu tak nama nifas lagi. Syarat nama nifas mesti kosong perut, habis dah keluar, barulah boleh nama darah yang keluar lepas tu darah nifas. Dan sekurang-kurang nifas itu satu lahzah, maknanya seditik lah. Satu lahzah ni sedetik. Setitik lah dia keluar. Macam mana kau tu nak tahu? Dia berasa celup tak ada, tu celup sekali lagi ada. Lepas tu celup sekali lagi tak ada. Tu dah selasa. Dia berasa sesak je. Dan sebanyak-banyaknya 60 hari. Dan yang ghalibnya 40 hari. Dengan periksa Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Ini yang telah diperiksa oleh Imam Syafi'i. Kajian yang Imam Syafi'i buat. Imam Syafi'i bukan kaji semua perempuan. Tapi 2, 3, 4 orang dia tanyalah, kebanyakan dia, Imam Syafi'i ni Masya Allah mujtahid lah. Jadi dalam mazhab Syafi'i paling banyak darah nifas 60. Kalau lebih bukan nifas. Ghalibnya 40. Paling sikit satu lahzah. Itu kajian Imam Syafi'i. Kalaulah kita kata ada perempuan yang menyalahi yang ni, dia kata dia tak pernah pun keluar 60. Dia kata tiap anak dia 10 orang, semuanya darah keluar sampai 80 hari. Dia kata, jadi adakah tak nak pakai hak adat dia tu? Tak, pakai Imam Syafi'i dah buat. Walaupun dia tu menyalahi, walaupun dia 7 keturunan semua lagu tu, kok dia macam tu, adik dia macam tu, makcik dia macam tu, mak dia macam tu, tok dia, semua sama 80 hari darah. Tak pernah ada yang menyalahi 7 keturunan. Satu keluarga semua. Jadi nak pakai mana? Kami memang lagu ni nifas kami. Tak pakai. Tak pakai. Kita pakai hak dah dibuat kajian oleh Imam Syafi'i. Dia jadi istihadah lah. Dia masuk masalah istihadah. Darah yang keluar bukan waktu dia dipanggil istihadah. Dengan syarat-syaratnya lah. Habis Dan haram sebab nifas, barang yang haram sebab haid sama. Hak mana haid tak boleh, dia pun tak boleh. Sembahyang tak boleh, tawaf tak boleh, baca Quran tak boleh, duduk dalam masjid tak boleh, jimat dengan suami tak boleh. Semualah. Tanggung Quran apa semua tak boleh. Kerana bahawa nifas itu darah haid yang berhimpun dahulu daripada ditiupkan roh kanak-kanak. Jadi selama 4 bulan bayi duduk dalam perut mak dia, 4 bulan tu tak ada tiup roh lagi. Waktu itulah darah berkumpul. Kumpul, tiup roh. Tiup roh jadi makanan bayi lah pula kan. Jadi
darah hak paling banyak 60 hari tu adalah hasil daripada perhimpunan darah haid hak tak keluar selama 4 bulan tu. Dan kemudian daripada ditiupkan roh padanya adalah darah itu jadi makanan kanak-kanak. Lepas tu jadi makanan kanak-kanak lah. 40 hari masuk. 40 hari ayat mani masuk kan dalam hadis 40 hari. Lepas tu 40 hari jadi darah. Lepas tu 40 hari jadi daging mudrah. 120 hari. Berapa? 120 hari. Lepas tu baru ditiupkan roh. Jadi 40 tu berapa? 4 bulan kan? Kan 4 bulan. 120 bulan 3 bulan. 2 bulan 60. 3 bulan dah. 3 bulan titipkan tu 4 bulan ni dah. 3 bulan. 4 bulan lah. Sebab 40 tu 3 bulan jadi 3 dapat lah 4 bulan. Sebulan 30 hari. Jadi sebulan haid 15 hari contoh. Dia ambil yang paling banyak. Sebulan 15 hari. 15 kali 4 60 hari. 60 hari. Jadi darah masa ayat mani suami masuk dalam rahim, darah haid tetap ada orang kan. Cuma dia tak boleh keluar, dia terkumpul. Contoh sebulan yang pertama 15 hari. Bulan yang kedua 15 hari, bulan yang ketiga 15 hari, bulan yang keempat 15 hari. Jadi berkumpul tapi mana darah duduk dalam tu. Kemudian bulan yang ditiupkan roh, darah yang keluar tu jadi makanan. Sampailah beranak. Bila beranak, keluar bayi, darah hak terkumpul itu qada baliklah dia keluar. Jadi sebab tu ulama takdirkan paling banyak 60 hari. Ikutlah darah haid dia banyak mana. Kadang 15 4 kali. Jadi 60 hari lah. Itu kalau kita takdirkan haid dia haid paling banyak 15. Tapi perempuan bukannya 60 hari kadang tu. Kadang-kadang tak sampai pun kan. Ikutlah qolib dia punya haid macam mana kan. Boleh jadi 40 hari, boleh jadi 50 hari, boleh jadi 30 hari dia punya nifas. Tak sama lah. Tapi dia kata 145. Tapi ada beza antara haid dan nifas. Katanya perbezaan nifas dan haid bahawasanya haid takluk dengan dia iddah dan istibra. Jadi haid ni dia ada perbincangan bab iddah. Sebab perempuan kalau iddah, kalau yang mai haid dia iddah dia 3 kali suci. Kena kira haid kan. Juga bab istibra. Istibra ni bagi seorang hamba. Hamba pakai istibra, namanya istibra. Kalau isteri dipanggil iddah. Kalau hamba kan, kita perempuan tu kena cerai, kita nak kahwin dia, maka kena tunggu habis iddah. Kalau hamba, perempuan tu hamba orang, dia kena jual, kita nak beli dia, kita beli dia boleh jimat tu? Tak boleh, kena istibra dia panggil. Kalau kita orang jantan, istibra kat tandas. Itu istibra je. Itu tak ada kena-kena sini. Dalam tandas, itu istibra lah. Itu pun panggil istibra. Istibra ni bukan hatu. Istibra ni maknanya kita beli seorang hamba daripada tuan yang lain. Jadi tak boleh jima. Sebab apa? Syarak sangat jaga kita kata apa, ayat mani tu tak bagi bercampur. Sebab apa? Boleh jadi tuan dia tu, jima dia dapat anak, maka anak tu anak daripada hak tuan tu. Sebab tu syarak
dia jaga. Walaupun hamba kita beli, tak boleh jima' dia. Istibra' dia panggil. Jadi semua tu kira dengan apa? Haid. Dia tak kira dengan nifas. Dia tak kira 3 kali suci nifas. Bila nak cari 3 kali suci nifas? Ataupun satu nifas campur 2 haid, dia tak kira. Sebab apa? Sebab perempuan yang kalau kena cerai waktu mengandung, habis iddah dia bila? Beranak. Nak tunggu nifas lagi. Nifas ni tak ada kena-mengena. Juga ada sangkut paut dengan baligh. Haid ni ada sangkut paut dengan baligh, tapi nifas tak ada. Sebab apa? Sebab dia keluar air mani lah. Waktu dia berjimat dengan suami dia, keluar air mani. Dan tiada takluk keduanya dengan nifas. Nifas tak ada kena-mengena dengan iddah. Sebab apa? Kerana hasil iddah dan istibra' dahulu dengan nifas, dengan semata-mata beranak. Jadi kalau hamba tu kita beli dia tengah mengandung, lepas tu dia beranak. Lepas beranak boleh jima' dengan dia tak? Boleh. Sebab perlu tunggu istibra' dengan nifas. Tak perlu tunggu sebab dah beranak lah. Dia istibra' dia dengan beranak. Iddah perempuan tu pun dengan beranak. Perempuan kalau dah kena cerai semalam, hari ni beranak, esok boleh kahwin dengan dia tak? Boleh kahwin dah. Tak perlu tunggu 3 kali suci ataupun tak perlu tunggu nifas. Sebab iddah dia dengan suci, dengan beranak. Itu beza dah. Nifas tak ada sangkut paut dengan iddah. Haid ada sangkut paut dengan iddah. Dan lagi perbezaannya, bahawa sekurang-kurang nifas tiada menggugurkan ia akan wajib sembahyang, kerana masanya sedikit dan tiada meluluskan akan sembahyang. Bersalahan sekurang-kurang haid. Sekurang-kurang nifas boleh gugurkan sembahyang tak? Tak. Sekurang-kurang nifas banyak lama-lama mana? Satu lahzah gugur waktu apa? Masuk waktu zuhur, main nifas satu lahzah. Lepas tu dia kata, tak apa, tak payah main zuhur, main nifas. Pasal apa tak payah main? Selazah je, mandi bayang lah. Dia tak sama macam haid sekurang-kurang haid 1 hari 1 malam 24 jam. Jadi menggugurkan waktu sembahyang. Kalau dia main zuhur, satgi maghrib, insya' subuh tak payah bayang lah. Sebab apa? Sekurang-kurangnya 24 jam. Itu tak samanya lagi. Habis. Permulaan masa nifas itu mengiringi beranak. Inilah jika keluar darah nifas itu mengiringi keluar kanak-kanak. Jadi nifas ni maknanya hukum nifas. Bila mula hukum nifas? Bila keluar anak dan keluar darah. Keluar anak, lepas tu keluar darah. Maka nifas bermula dari itu, dan hukum nifas pun bermula daripada itu. Maknanya apa? Macam sembahyang lah, macam bab haid lah. Tak boleh sembahyang, tak boleh puasa, tak boleh apa semua. Bermula hukum dia. Adapun jika tiada mengiringi akan dia, maknanya darah tak keluar. Lepas beranak darah tak keluar, sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, bersih tak keluar darah, maka permulaan nifas itu, permulaan ni maknanya permulaan dari segi hukum, daripada keluar darah. Keluar darah baru kira hukum nifas. Dia beranak apa? 1 Ramadan. Dia beranak 1 Ramadan. Keluar anak. Jadi anak dia buh nama Siti Ramadan. Muhammad Ramadan. Ramadan. Jadi lepas tu hari kedua, lepas beranak tu bersih, tak ada darah. Hari kedua tak ada, hari ketiga tak ada, hari keempat tak ada, hari kelima tak ada, hari keenam tak ada, hari ketujuh tak ada, hari ke-8 tak ada, hari ke-9 tak ada, hari ke-10 baru main darah. 10 hari. Dia kena puasa tak? Kena. Hukum nifas belum bermula. Sebab darah dia belum keluar setelah melahirkan anak. Beranak-beranak tu darah dia tak keluar lagi. Maknanya dia suci lah. Maknanya dia kena mandi. Dan atas kaul ini maka masa naqaq ataupun niqaq yang antara keluar kanak-kanak, naqaq ni ataupun niqaq ni maknanya bersih kan? Bersih daripada darah tu. Antara beranak hari pertama Ramadan dengan antara keluar darah hari yang ke-10 itu
tiada ia daripada nifas. Maknanya hukum. Tak ada dia daripada hukum nifas. Hukum nifas tak kena pada dia. Maknanya apa? Nifas tak boleh mayang, dia kena. Nifas tak boleh puasa, dia kena puasa. Begitu. Nifas tak boleh baca Quran, dia boleh baca Quran. Begitu. Maka lazim akan yang nifas di dalam masa itu segala hukum perempuan yang suci. Dia macam orang suci biasalah. Dia apa nak buat, dia boleh buat lah. Maka wajib atasnya mandi wiladah, mandi kerana beranak. Di antara 6 benda yang sebab wajib mandi adalah wiladah. Wiladah ni apa? Melahirkan anak. Tapi jarang-jarang lah orang mandi wiladah. Sebab apa? Pas beranak, sekali tu keluar darah tu. Jadi orang jarang mandi dan jarang orang tahu hukum ni. Sepatutnya perempuan bila keluar anak tak keluar darah ni lah. Kalau keluar darah tak apa. Darah dia dah mula nifas dah lah. Kalau beranak tapi tak keluar darah apa-apa lagi, dan lama masa tu sehinggalah dia kata masuk waktu solat pun tak mai darah apa lagi, dia kena mandi dan solat qadar yang dia mampulah. Kalau dia gagah boleh mandi. Kalau dia tak boleh gagah, tak boleh nak hak tempat-tempat, tak boleh, bukannya semua kena dah, kadang tempat farah itu kemalannya tak boleh, dia ganti dengan tayamum. Kalau dia memang tak boleh mandi, tak larat ataupun sebagainya, dia tayamum qadar yang mampulah, bukannya syarat paksa dia dah. Kan buat macam orang biasa, buat lagu orang sakit, tak larat lah. Boleh kadar masyaqqah dia. Kalau dia sakit takkan nak mayam diri, dia kata duduklah. Kalau dia kata duduk pun sakit, tak boleh nak duduk, baringlah. Dia bukan syarat paksa buat sempurna dah. Cuma syarat wajibkan solat. Sebab apa? Sebab hang tak mai darah, tak terlepas daripada tu. Tapi rahmatnya apa Tuhan ni selalunya lepas beranak mai darah lah kan. Mana lah. Tapi contoh kalau tak mai, dia kena wajib mandi sebab wiladah. Dan sembahyang di dalam masa niqah itu, tetapi masa niqah itu dibilangkan ia daripada 60 hari. Ini dipanggil nifas adadan, nifas dari segi bilangan, tetapi bukan nifas hukman. Begini. Sini tak boleh berkain apa? Imam berkain. Apa dia? Nama imam. Imam berkain. Jadi contoh beranak 1 Ramadan. Satu Ramadan. Orang Melayu kata 1 Ramadan. Jadi beranak di sini. Beranak. 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 Tapi di sini tak mai darah. Sampailah 10 Ramadan. 10 Ram. Mai darah di sini. Mai sampai berapa bulan? Sampai berapa bulan? Sampai 30 Syawal. 30 Syawal darah berhenti di sini. Jadi berapa lama darah dia keluar? 10, 20, 30, 20 hari, 50 hari. Jadi darah 50 hari. Tapi dari segi macam ni, sekurang-kurang nifas 1 lahzah. Paling banyak nifas 60. Jadi 60 tu nak kira daripada mana? 60 tu kira dari sini. Walaupun masa tu tak keluar. Sebab tu kita kata
dari sini dipanggil nifas dari segi bilangan. Nak bilang sebanyak-banyak nifas, nak bilang dari mana? Dari awal. Itu dipanggil adadan, nisbah bilangan. Tetapi nisbah hukum dari sini. Dari sini kita kata hukum. Di sini hukum nifas, di sini tak boleh solat. Sebab hukum nifas tak boleh solat. Tapi di sini boleh tak? Di sini wajib solat. Wajib puasa, wajib solat. Itu membezakan antara nifas hukman dan nifas adadan. Ini dari segi bilangan. Kita nak bilang 60 hari tu, bilang dari sini. Walaupun di sini tidak ada nifas. Di sini tak ada hukum. Tak ada hukum nifas. Yang ada hukum nifas di sini. Ketika darah keluar. Adadan tu bilangan. Nak bilang dari sini. Walaupun darah tak keluar. Pasal apa? Kita nak. Pasal apa? Masalah dia begini. Kalau lah bukan sampai 30 Syawal dia lajak. Sampai Zulqa'dah. Sampai 5 Zul. Jadi nifas dia berapa hari? Kalau ikut hukum 55 hari. 60 hari sampai 60 hari dak lah kan? Tapi nisbah adadan dah lebih. Maknanya hak lebih ni kita kira macam mana? Dia masuk dalam masalah apa? Istihadah. Dia sama macam haid. Dia sama macam haid. Kalau ada lebih daripada sebanyak-banyak, dia akan jadi hukum istihadah. Sini walaupun kita kata 55 tak lebih daripada sebanyak-banyak, tapi sebenarnya kalau kira dari sana dah lebih. Sebab tu nak kira 60 bukan kira dari awal kelak. Kira dari awal beranak. Boleh dengan syaratnya, sebab antara nifas dan haid cukup sekadar berhenti darah sejenak. Ya, cukup ada perceraian sejenak di sini, maka darah lepas ni dipanggil haid. Tak syarat 15 hari tak. Ini kalau lebih dari 60 hari. Darah dah main sampai 30 Syawal. 60 hari dah kan? Ini sempadan dia. Okey. Kalau darah dah sampai sempadan, mana-mana darah yang datang setelah sempadan 60 hari ni, kalau ada kosong celah-celah ni, darah lepas tu haid. Dia tak nanti 15 hari. Tapi kalau straight, tu istihadah. Kalau straight, istihadah. Tapi kalau ada, walaupun 1 minit, walaupun setengah 30 saat, yang penting ada berhenti. Bila ada berhenti, contohnya berhenti betul tepat hari ke-30 ni, berhenti di sini seminit, berhenti seminit, maka darah setelah ni di sini dikira awal haid. Maka kiralah cukup haid. Kalau cukup syarat nama haid, tak cukup syarat tak nama haid. Ada 24 jam nama haid, tak 24 jam nama istihadah. Jelas kan? Tapi kalau berhenti darah di sini seminit 2 kira nifas lagi, sebab dia masih lagi 60 hari. Kalau kelak 10 hari, lepas tu berhenti pula 5 hari, lepas tu kelak orang ni. Masih lagi. Kalau berhenti 10 hari, kelak 10 hari, berhenti 10 hari, lepas tu sambung lagi. Masih lagi. Kalau berhenti 15 hari, berhenti darah 15 hari, lepas tu datang balik darah. Semua dalam 60 hari. Masih lagi. Dia syarat dia jangan ada senggang 15 hari. 15 hari. Di dalam 60 hari. 60 hari ni, kalau ada perpisahan antara dua darah 15 hari, maka darah hak mai setelah tu haid. Sebab 15 hari tu adalah tempoh sekurang-kurang suci. Dia tak sama dengan tang sini ya. Tang sini tak nanti 15.
Tang sini 100 minit. Ha, 100 minit. Sebab dia dah lebih 60. Tapi kalau kat sini dalam 60, contoh dia 10 Ramadan datang. 15 Ramadan berhenti. 15 Ramadan betul 30 pula ada kalau 15 hari. 30 Syawal. 1 hari bulan kan. 1 Syawal. Ha? Astagfirullahalazim, 1 Syawal. 15 Ramadan sampai 1 Syawal datang. Maka 1 Syawal ni apa ni? Darah apa? Haid lah. Sebab apa? Ada 15 hari kat sini. 15 hari tu maknanya dia kira hari yang ke-16 ke apa? Tak, straight. Dia kuarantin 2 minggu berturut-turut. Clear zon hijau lah. 15 hari betul. Tapi kalau jenis suci selang-selang tak. Tak kira. Sehari bersih, sehari suci, sehari bersih. Sehari bersih, sehari suci, bersih kan? Sehari darah, sehari bersih, sehari darah, sehari bersih. Selama mana 60 hari. Tetap nifas. Sebab dia masih lagi dalam lengkungan 60 hari. 60 hari dia sampai bila? Sampai 30 Syawal. Dia jangan bagi lebih 15 hari je. Jangan bagi 15 hari ke atas je. Kalau tidak, darah setelah tu dipanggil haid. 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 Sama juga di sini. Kalau dia beranak 1 Ramadan, tak mai sampai darah tak mau keluar. Hari ke-16 baru datang. Maknanya apa? 15 hari kosong. Apa sih? Hak ni apa ni? Hak ni bukan nifas. Dia tak ada nifas. Dia tidak ada masalah nifas. Sebab ada 15 hari. Ni 5. Kena angkat lagi 1. Okey. 15 hari. Jelas? Ada tak? Sebab antara sini sampai sini jangan ada 15 hari kosong. Kalau 15 hari kosong tak ada darah, hak setelah tu haid. Straight. Jelas? Jelas ha? Tetapi masa niqab itu dibilang ia daripada 60 hari ya. Maksudnya ini nifas adadan hak ni. Di sini lah. Di sini dipanggil nifas dari segi bilangan. Di sini nifas dari segi hukum. Jelas ha? Dia nampak dengan sama juga macam haid tu. Zaman nampak tu. Dianggap nifas. Sama. Hukumnya sama. Sama. Seperti barang yang dikata akan dia oleh Bulqini. Demikianlah yang tersebut di dalam kitab Tuhfah. Masalatun. Jika tiada melihat ia akan darah nifas sekali-kali. Maksud dia apa? Memang tak ada darah. Memang tak ada darah keluar langsung. Adakah harus bagi suaminya mewati dia dahulu daripada mandi atau tayamum? Pas beranak. Darah tak keluar ni. Dia kata. Kacau kat tok lelaki ni mana. Dia operation. Kat perut tak ganggu dia dah. Dia dah tak ganggu mana boleh gerak-gerak. Pelan-pelan dia dah. Kata Syihabur Ramli harus baginya mewati. Ini cerita boleh ke tak boleh. Kalau mudarat cerita lain lah. Kalau mudarat tu cerita lain. Haram sebab mudarat lah kan. Ini cerita hukum boleh wati ke tak. Tanpa kita kaitkan mana-mana keadaan lah. Perempuan tu pun okey, tak sakit apa semua tu. Apa hukum dia? Kata Syihabur Ramli harus baginya mewati dia. Kan ada orang hak jenis dah. Dia kata dia ni anak dah 15 orang dah beranak. Hak ke-15 tu lagu berak dah. Lagu kentut dah. Tak berasa apa dah. Dia kata kalau takat beranak dah sungguh. Kalau orang yang memang dah banyak kadang-kadang dia jadi mudah kan. Dia lose jadi dia maksudnya apa? Maksudnya dia tak sakit. Maksudnya tak macam hap kalau beranak kan tu dia sakit. Ada orang Allah beranak kat rumah atas katil atas kursi pun boleh beranak, betul dia dukung anak dia apa semua boleh jalan. Maknanya dia kuat lah. Laki dia kata tu kuat boleh. Dia kata boleh. Apa hukum? Kata Syihabur Ramli harus baginya mewati dia. Boleh. Tak mandi tak mandi pun tak apa. Tak tayamum pun tak apa, tak payah. Sebab apa? Bandingnya dia masalah dia serupa dengan apa? Dia kata seperti mewati perempuan yang ada atas janabah.
Dia masalah dia macam dia perempuan tu bukan main haid. Maknanya dia janabah, dia berjunub dengan suami dia. Semalam dah first round. Ni second round. Tak mandi lagi. Boleh tak? Boleh. Kalau nak kena mandi tiap-tiap round dia kata junub. Sunat lah. Sunat wuduk lah. Just power. Jadi tak ada masalah lah. Boleh. Perempuan tu pun kuat, dia pun tak apa, tak sakit apa. Boleh walaupun lepas beranak tu tak mandi pun tak apa. Dan jika tiada melihat ia akan darah melainkan kemudian daripada lalu 15 hari atau lebih, maka tiadalah ada baginya nifas sekali-kali. Dia memang tak ada nifas. Ni masalah yang kita sebut tadi. Lepas beranak berlalu 15 hari dia tak ada darah, maknanya dia tak ada nifas. Dia kena tunggu orang. Laki dia kena tunggu, suami dia kena tunggu orang. Ada. Dia tak perlu tunggu sebab masalah ni ihtimal lah mungkin. Dia kalau dia, boleh. Dia asalnya hukum asal dia ada darah, hukum nifas dan haid. Tak ada darah, hukum suci. Sebab tu bagi perempuan yang permulaan datang apa-apa pun, tiap-tiap kali bersih dia kena mandi. Dia main darah, dia kena berhenti. Suci, pergi mandi, sembahyang. Sekali main darah balik, berhenti balik. Sebab dia tak tahu lagi berapa qadah dia. Kaedah dia asal macam tu. Ada darah, hukum haid. Tak ada darah, hukum suci. Dan darah yang dilihatnya kemudian daripada masa yang tersebut itu darah haid, bukan darah nifas. Kalau hak lebih, darah haid, bukan nifas. Jadi macam sini, mai 10 Ramadan, nifas ke haid? Nifas. Satu Ramadan beranak. Keluar darah di sini. Keluar darah 2 Ramadan. 16 Ramadan, lepas tu tak keluar darah dah. Lepas tu 16 Ramadan keluar lagi darah. Ni darah apa? Dua Ramadan keluar darah ni. Tiga tak ada. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 13 hari tak ada. Hari ke-16 keluar. Ni apa ni? Nifas. Dua. 2 bulan keluar. 2 keluar, maka ni semua nifas lah ni. Nifas? Semua ni boleh bayang. Tak boleh bayang, ikut kau sahab tak boleh lah. Kau sahab? Kalau tak keluar darah kat sini, lepas beranak 1 Ramadan, lepas tu 16 Ramadan, maka hukumnya sama. Kalau keluar 11 Ramadan, kalau keluar 11 Ramadan, Ramadan je apa ya? Keren lah. Yang puasa. Raya. 1 Januari. 1 Jun. Jun ada berapa hari? 30 hari? Jun 30 kan? Jun 30. 1 Jun keluar 1 Jun beranak. 1 Jun beranak. Lepas tu 14 Jun darah.
Ini darah. Sampai Jun. Jun berapa? 30. Lepas tu Julai. Sampai Julai. Julai berapa? 31. Lepas Julai? Ogos. Jul. Ogos. Sampailah 35. Baru berhenti darah. Berhenti darah 35. Jadi nifas dia apa hari? 5 orang dah berhenti. Jadi darah dia ni masalah nifas kan masalah apa ni? Nifas. 60 hari. 60 hari sampai mana? 30 bulan. Sebab dia keluar 14 bulan. 14 bulan. Ha? Dia kena masuk dia Masuk kira dia Dari sini ada dan dari sini. ha. Sampai 29. Kan? Betul tak? 30. Sampai 30 lah 30. Jadi bilangan 60 hari dibilang dari 1 Jun sampai 30. Dan di sini dipanggil nifas adadan. Adat bilangan nifas dikira boleh dia kenapa? Ni kan dia di sini. Dari sini dipanggil nifas hukumi ataupun hukuman. Nisbah hukum dikira dari sini. Maka nifas darah yang keluar dia melebihi bilangan sebanyak-banyak sebab 60 sampai sini je. Jadi hak ni dipanggil masalah apa ni? Istihabah. Ada kalau lah kata di sini ada berhenti darah seminit. Darah hak ni apa? Tengok ni kat garisan ada ni. Belum lagi. Belum lagi nifas juga. Kalau berhenti darah di sini? Tu betul. Di sini baru ni. Ni haid. Apa? Yang dalam tempoh 60 ni mesti 15 hari berhenti baru boleh haid setelah dia. Adapun hak dari sini 1 minit 1 lahzah pun dikira haid dah setelah dia. Jelas? Artinya kat kelas kat surau. Kok lah makcik-makcik dia pun tak belajar dah. Makcik-makcik tak ada dah. Makcik-makcik tak ada haid dah, nak belajar apa haid? Dan mana dia tadi? Dan darah bermula lampau darah nifas daripada 60 hari seperti lampau darah haid, hukum dia sama. Daripada 15 hari maka berlakulah di sini segala bagai bahagi mustahadah dengan segala hukumnya. Dia akan patah balik 7 pecahan. Tapi di sini dia dah tak bincang lah, dia kata itu dah cerita dah, buat apa nak bincang lagi. Samalah. Cuma kita tukar angka je lah. Hak nu paling banyak 15 haid 15 kan. Hak ni tukar lah jadi 60 hari. Tukar sikit lah. Maka ditilik adakah dia baharu nifas mubtada'ah atau dia telah beradat nifas, ni mu'tadah. Dan adakah dia membezakan sifat darah, ni mumayyizah, atau tiada membezakan akan dia, yang ni dia ni bukan ghair mumayyizah. Dan telah beradat nifas itu dan yang telah beradat nifas itu adakah ingat dia akan adatnya atau lupa ia akan dia. Tengoklah dia dah pernah ada nifas. Tengoklah adat dulu macam mana, nifas lah sekali berapa hari. Kalau dia jenis mu'tadah, kalau lupa adat ke? Kalau lupa ihtiyat, maka dikembalikan baharu yang membezakan darah itu kepada tamyiz. Jadi kita patah balik je. Dia perempuan ada yang baru mai, ada yang dah biasa mai. Kalau hak baru mai dan dia boleh membezakan darah, kita ambil pertama dulu kita serta apa? Tamyiz. Tamyiz kan. Nombor 2 kalau tak ada tamyiz, ada. Ni secara asasnya. Kalau tak ada, kembali ke, kalau dalam bab haid tu kembali kepada sehari semalam sekurang-kurang. Kalau di sini kembali pada
satu lahgah. Perempuan, kalau sama ada dia pernah haid ataupun tak pernah haid, tapi kalau dia mumayyizah, dia kata ada darah hitam, ada darah merah. Maknanya mumayyizah. Kalau ada darah hitam, darah kuat, darah lemah, darah kuat nifas, darah lemah istihadah. Contohnya apa? Contohnya 40 hari darah merah, 40 hari darah kuning ataupun kuning hak lemah. Jadi hak 40 hari merah tu nifas, setelahnya semua istihadah begitu. Sebab dia ambil tamyiz. Kalau tak ada, dia tak boleh beza. Maka kembali kepada adat. Patah balik hak beranak dia hak dulu. Macam mana? Hak ingat, kalau ingat, kalau tak ingat, mana-mana lah ihtiyatnya. Kalau tak ada, dia kata dia first time beranak. Dan dia tak boleh beza darah. Patah balik ni, satu lahgah. Tapi kalau hak adat tu dia tak ingat langsung, boleh main tempat tiga. Kalau ikut tertib tak boleh. Dia jadi mutahayyirah tu. Dia masalah tu, hak tak ingat, hak pecah 7, hak pecah kepada 4. Mu'tadah tetapi tak mumayyizah. Ada ingat waktu, tak ingat, jadi pecah 4 tu. Tak boleh turun nombor 3. Tapi kalau nak ambil kau lah dah lah. Jelas. Maka ditilik mana dia tadi? Maka dikembalikan yang jika tiada lebih darah yang qawi, yang kuat, itu atas 60 hari. Sini jika ni syarat. Syarat sebelum tu, maka dikembalikan baharu yang membezakan sifat darah itu kepada tamyiz. Dia baru mai, dia first time nifas, dan dia membezakan sifat. Maknanya dia boleh nampak darah kuat dan darah lemah. Jadi nifas dia macam mana? Nifas dia pakai tamyiz. Tamyiz tu syarat dia, jika tiada lebih darah yang qawi itu atas 60 hari. Syarat tamyiz ada 4 kan? Dalam bahid, tapi dalam ni pakai hak ni tak pakai. Syarat dia apa? Syarat dia darah kuat tak boleh lebih daripada 60 hari. Kalau dalam bahid tu, syarat darah lemah tak boleh kurang dari 1 hari. Ni satu lahzah nak kurang daripada 1 lahzah sana, tak boleh. Jadi tak pakai syarat lain, tak pakai. Pakai ni. Masa sikit dah, nak kurang daripada masa paling sikit tak boleh. Jadi 4 syarat tu hak ni je pakai. Kemudian habis. Siapa pakai kitab, dia baca, dia tulis situ apa? Berlaku di sini macam tu Itu tulis apa? Jumpa tak? Dia tulis berlaku juga. Tidak berlaku. Di sini berlaku. Tak tu ni terjemah mafhum dia buat macam mana? Dia buat terjemah mafhum, kadang dia tak tahqiq balik. Kebiasaannya jika dia ingat dan kebiasaan itu akan tetap berlaku padanya. Jika tidak berubah walaupun sehari, dan jika pernah berubah melakukan perincian yang diterangkan dahulu pada bab haid, dan perempuan yang mustahilah adalah yang lupa akan kebiasaan nifas ni, maka wajib atasnya melakukan. Tengok. Dia ambil mampu mana? Sifat kedatangan bukan kepada kesenangan, dan dikembalikan kepada yang pernah nifas, yang darahnya sudah. Tu dia tak sebut langsung Dia tak sebut langsung syarat ni, dia sebut tak? Syarat dia darah qawi tu darah qawi tu mesti tak lebih 60 hari, itu tak sebut langsung. Kemudian dalam kitab Jawi dia kata, dan berlaku di sini yang tinggal, maknanya yang baki.
baki syarat yang 4 tu. Ni dah sebut satu syarat kan. Salah satu syarat dia apa? Darah qawi, darah kuat, tak boleh lebih 60 hari. Hak baki lagi ada 3. Dia kata berlaku, maknanya pakai juga. Lagi 3 syarat. Daripada segala syarat tamyiz. Hak 3 lagi pun pakai. Jadi la'alla sawabnya ada tidaklah tu dan berlaku. La'alla sawabnya dan tidak berlaku. La'alla sawab sebab di sini dia kata wa yushtaratu fil qawi alla yujawiz 60 yawman. Syarat dia sama, tak boleh lebih 60 hari. Wa illa fahiya ghair mumayyizah wa la ya'ti huna baqiyatu syurut. Tak datang syarat hak lebih-lebih lagi tak ada. Wa la ya'ti huna dia kata. Satu. Di sini apa yang tinggal syarat-syarat tadi itu tinggal lah. Dia buang. Mana tadi mana dan berlaku di sini yang tinggal. Maksudnya pakai ke tak pakai? Dia memang tak pakai, tapi ayat ni kalau kita tak tambah tidak tu maknanya pakai ke tak pakai? Maknanya pakai kan? Pakai. Tidak, dia maknanya pakai. Jadi berlaku di sini yang tinggal. Apa dia yang tinggal tu? Lagi 3 syarat. Yang tinggal tu lagi 3 syarat. Berlaku ke tak berlaku? Dia kata berlaku. Salah satu syarat dia apa? Darah dhaif tak boleh kurang daripada sekurang-kurang. Satu lahzah macam mana? Alla yanqus al-qawi an aqalli wa an aqal. Darah qawi, darah qawi tak boleh kurang daripada sekurang-kurang. Maknanya darah qawi sekurang-kurang satu lahzah. Tak boleh kurang daripada tak payah pakai syarat tu sebab dia dah memang. Wa dhaif an 15 lianna la hadda lil aqal huna wa lianna tur baina akthar nifas wal haid la yashtarat kaunuhu 15. Sebab apa? Hak satu lagi pun tak pakai juga sebab kita sembang dah kat sini kan. Tak syarat 15 hari nak pisah antara haid dan nifas, tak syarat 15 hari. Apabila dah lebih 60 hari dalam bab istihadah nifas memang lebih 60 hari. Jadi tak perlu pakai 15 hari tak. Jadi tak pakailah. Tak pakai syarat. Jadi la'alla sawab dia lah la'alla sawab wallahu a'lam. Kita tak tahu tapi la'alla sawabnya tidak. Tidak berlaku di sini. Dan dikembalikan yang baharu nifas lagi tiada ia membezakan darah. Dia baru nifas dan tak ada tamyiz. Nak pakai apa? Kepada sekurang-kurang nifas, iaitu satu lahzah ni. Tamyiz tak ada. Adat pun tak ada sebab dia baru mai. Maka pakai apa? Satu lahzah. Patah balik ni. Dan dikembalikan yang telah beradat nifas. Ni ringkasannya ni. Hak dah beradat nifas, lagi yang membezakan sifat darah itu kepada tamyiz. Tiada kepada adatnya. Dia ada dua-dua, tamyiz dan adat. Nak pakai hak mana? Tamyiz, tak pakai adat. Dia dah 2-3 kali datang nifas dan dia ingat berapa adat nifas dia. Tak boleh pakai adat. Pakai tamyiz. Ini pendapat yang kuat. Bersalahan kalau pendapat yang kita kata pendapat kaul yang lain yang kata ada kaul yang kata tamyiz ni tutup pakai adat ni mudah. Ni mudah pada bab haid. Mudah pada bab haid, bukan pada nifas ni kadang-kadang payah agak. Dah lama-lama sekali beranak mana nak ingat adat. Dan dikembalikan yang telah beradat nifas yang tiada membezakan sifat darah itu kepada adatnya. Kalau ada adat saja tak ada tamyiz, dia tak boleh beza warna darah, pakai adat. Mudah tak? Dah jika ingat ia akan dia, kalau ingat lah. Dan sabitlah adat itu jika tiada bersalahan dengan sekali jua. Dengan sekali jua pun dah sabit. Sama macam Batnu lah. Adat tu sekali berlaku, hak last, hak paling latest. Dan jika ada ia bersalahan, maka di dalamnya tafsil yang telah terdahulu pada haid. Ini hak jenis mai berpattern-pattern tu. Darah dia mai pattern.
tiap-tiap bulan 10, 7, 6. 10, 7, 6. 10, 7, 6. Tiba-tiba main istiadah. Maka dia kena ikut pattern tu lah. Pattern yang tak bersalahan tu. Darah dia kan? Darah dia bulan pertama 10 hari. Bulan kedua 7 hari. Bulan ketiga 6 hari. Bulan keempat 10 hari. Bulan ketiga kelima 7 hari. Bulan keenam 6 hari. Jadi dia berulang pattern. Maka dia kena ikut pattern. Kena tang mana dia kena ikut tu. Begitu juga di sini. Pattern yang tak bersalahan. Tapi kalau pattern bercelaru, okey. Dia ada tafsir, dia tengok dululah. Dan mutahayyirah iaitu lupa akan adat nifas, wajib atasnya mengerjakan ihtiyat. Kalau hak lupa, sakit lah. Dah lah 60 hari. 60 hari. Tapi untungnya nifas ni dia tak main berturut-turut, dia sekali ya. 60 hari tu habis tang tu lah. Kalau dia nak kalut pun kalau tu bab haid ni mutahayyirah yang jadi masalah tu bila dia berturut-turut bulan ni dia berturut-turut darah tu straight, tu yang teruk bagi dia. Kalau dia mutahayyirah takat sebulan, bulan depan tu okey, itu pun tak ada masalah. Hak cerita yang teruk itu ni cerita dia darah berterusan. Bila darah berterusan, tiap-tiap bulan tu dia nak hukum dengan apa? Hak mana satu? Tak tahu. Hak tu yang jadi dia teruk tu. Tiap-tiap hari dia kena semayang, tiap-tiap hari dia ni, tapi tiap-tiap hari suami dia tak ada sentuh dia. Banyak tafsir sebab apa? Sebab darah tak berhenti. Kalau dah bila ada adat tak apa. Habis. Okey, kemudian dia kata syahadan. Telah disebut oleh Syekh Abu Sahal As-Sa'luki akan hikmah dan sebab maka sebanyak-banyak nifas itu 60 hari tiada lebih daripadanya. Sebab apa nifas 60 hari? Katanya, kata Syekh Abu Sahal As-Sa'luki ni, adalah mani di dalam rahim perempuan berhenti 40 hari. 40 hari mani duduk dalam rahim. Hikmah dia sama. Kemudian maka berubah menjadi darah 40 hari. Kemudian maka berubah menjadi daging 40 hari. Jadi 120 hari selama 4 bulan. Jadi 4 bulan ni kemudian maka ditiupkan di dalamnya roh. Lepas 4 bulan roh maka adalah lama masa tetapnya di dalam rahim hingga sampai kepada masa ditiupkan roh itu 4 bulan. Dari awal rahim ayak mani masuk sampai roh nak tiup tu 4 bulan. Dan adalah darah haid itu berhimpun ia di dalam masa itu. Dalam 4 bulan tu haid tak gelak, duk berkumpul lah dalam rahim tu. Duk tang mana tak tahu, tanya doktor. Maka apabila sudah ditiupkan ke dalamnya roh, baby kena tiup roh, tiadalah terhimpun lagi darah haid, kerana tiap-tiap darah yang keluar dimakan oleh kanak-kanak yang di dalam rahim. Lepas 4 bulan tu darah, sebab dia kan tiap-tiap bulan dia akan menghasilkan darah kan. Jadi setelah 4 bulan tu makanan, makanan kita darah mak kita, mak darah haid tu. Ish. Kan darah dulu ni Dracula. Maka adalah jumlah masa yang berhimpun darah haid di dalam 4 bulan itu 60 hari, kerana ditanggungkan bahawasanya perempuan itu haid ia dengan sebanyak-banyak haid, iaitu 15 hari. Maka inilah sebab keadaan sebanyak-banyak nifas itu 60 hari. 4 bulan. Bulan pertama 15, bulan kedua 15, jadi 30. Bulan ketiga 15, jadi 45. Tambah lagi bulan terakhir 15, 60 hari. Sebab tu nifas perempuan 60 hari hidup keluar. Mai mana darah 60 hari tu hak kumpul lama-lama dia keluar lah. Dia macam KWSP kumpul lama elok cukup. Dia keluar sikit-sikit hak kumpul dulu. Ada orang haid tak sampai 15 hari, maka nifas dia pun jadi 40 hari lah. 40 hari, 30 hari, ikut jenis haid dia lah.
Hak 60 hari tu kalau haid dia 15 hari. Tu hikmah lah dia kata. Habis. Faedah. Bermula setengah daripada segala hukum bab ini. Bahawasanya, ni tak ada apa, ni nasihat lah ni. Ni nasihat. Wajib atas perempuan belajar daripada segala hukum haid. Wajib sebab dia pun haid. Dan istihadah dan nifas. Barang yang berkehendak ia kepadanya. Berkehendak ni makna apa? Hak mana hak dia perlu tahulah. Bab istihadah dia perlu mengaji tak? Kalau dia tak ada istihadah, dia tak perlu mengaji sebenarnya. Tapi elok mengaji persediaan. Hak wajib mengaji apa? Bab haid. Pertama, sebab dia ni tak kahwin lagi apa? Maka wajib dia mengaji bab haid. Sebanyak-banyak, sekurang-kurang, macam mana nak kena haid. Wajib dia kena haid. Kalau lah dia jenis ada masalah, dia kena reti bab istihadah. Apa yang berhajat kepada dia lah. Hak dia tak ada tu tak wajib lah mengaji. Nifas tak wajib mengaji kalau dia tak ada. Tapi takkanlah time ada nifas, time Tuhan nak mengaji. Masa bila nak mengaji tak ada nifas. Sebelum lah. Begitu juga istihadah. Takkan main istihadah baru nak kalut Memang tak wajib lagi. Bila ada baru wajib tahu. Tapi ngajilah siap-siap. Maka jika ada baginya suami yang alim, maka wajib atas suaminya mengajari dia. Dan jika tiada ada suaminya itu alim, suami dia tak tahu. Maksud alim ni bukan mufti dah, reti bab haid lah. Hak reti bab haid, alim bab haid. Boleh lah, boleh ngajak lah. Habis lah ni. Boleh ngajak. 2 kali lah. Bajuri satu, ni satu lah. 2 kali lah. Kali ketiga, buka kitab kat surau tu Maka harus baginya keluar belajar kepada orang yang alim. Amin juga yang kena mengajar. Amin. Amin. No. Orang kerja sebut ya tiap hari. InsyaAllah. Diingati. Kalau suami tak boleh, boleh keluar. Harus belajar kepada orang alim. Dan wajib atas suaminya melepaskan dia. Wajib. Wajib ni apa? Wajib kalau suami dia tak ajak. Kalau suami dia boleh dan suami dia tak bagi, tak boleh ke lah. Suami dia boleh. Nak pergi ngaji apa ni? Ngaji bab haid. Tak payah ngaji dengan aku malam ni. Siap. Pakai baju lawa-lawa atas katil kita mengajak. Tak boleh dia tak boleh keluar ngaji. Tapi kalau suami dia tak erti, tak boleh Suami dia kena haram Haram atasnya menegah dia. Sebab apa? Tu kewajipan. Dia kena mengetahui. Suami tak belajar bab haid, tak apa, tak haram. Suami kada haid. Orang lelaki tak ngaji bab haid, tak apa, tak berdosa. Perempuan hak tak erti tu yang berdosa tu. Haram menegah, melainkan jika ada suaminya itu belajar. Boleh suami tegah kalau suami dia belajar. Supaya apa? Supaya dia ajarinya kemudiannya. Bolehlah tegah. Kalau tegah tapi tak ajak, tak boleh ke? Pasal apa? Tak boleh kelak. Tak usah duduk dalam. Tak abang buka kitab. Malah. Ustaz tu bahaya. Mengaji kat ustaz mana? Ustaz tua ke ustaz muda? Tanya dulu. Kalau ustaz tua tak apa. Ustaz muda tak usah. Duduk rumah sudah. Duduk rumah suami nak ajar kan? Tak juga. Tak boleh kena suami pergi Maka ketika itu janganlah ia keluar. Kalau suami dia tegah, suami dia boleh ajak, tak boleh keluar. Dia kena taat lah. Bis. Kemudian kita bussalah. Selesai alhamdulillah. Dia detail lagi. Dia lebih memahami. Kan? Kalau perempuan dia sepatutnya dia lagi faham lah keadaan dia kan. Betul. Perempuan sama perempuan kan. Laki ajak perempuan. Laki ni kadang dengan segan sikit dengan laki sama laki tak apalah. Kalau laki nak terang kat perempuan, nak terang, kita tengok muka orang perempuan tu pun semacam nak terang dah bab ni. Perempuan pula nak tanya pula ustaz laki pun dah payah satu hal kan. Makcik-makcik boleh kan, tapi makcik-makcik ke tu lah nak tanya apa. Depa pun bukannya nak dah habis dah. Depa pun tak apa nak ni dah. Bahalah. Muda.